Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang cikgu janjikan, hari ini cikgu akan terangkan untuk subtopik 2.2 iaitu gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil GSTK. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita kena tahu dulu apa itu yang dimaksudkan dengan gandaan. Okey, gandaan ni apa? Okey, gandaan ni adalah, cuba awak tengok Cuba awak perhatikan yang ni. 9 kali 1 kita akan dapat 9, 9 kali 2 akan dapat 18, 9 kali 3 dapat 27. Okey, nombor 9 didarabkan dengan nombor 1, 2 dan 3, kita akan dapat hasil dia 9, 18 dan 27. So 9, 18, 27 ni adalah gandaan bagi 9. Okey, contoh. Kalau cikgu bagi 2 kali 1, 2. 2 kali 2 dapat 4. 2 kali 3 dapat 6. 2 kali 4 kita dapat 8. So cikgu boleh kata ni adalah gandaan bagi 2. Okey, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya lah adalah gandaan bagi 2. Okey, faham konsep gandaan? Okey, kalau faham, jom kita proceed kepada contoh 9. Okey, contoh 9 ni. Contoh 9, dia suruh tentukan. Okey, perkataan tentukan ni kita dah jumpa daripada masa kita tengok FSTB. Daripada faktor lagi kita dah nampak tentukan. Bila nampak soalan dia tanya tentukan sama ada dia adalah gandaan sepunya atau tidak, mudah saja kita bahagikan. Okey, contoh dia kata 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan. So macam mana tu? Okey, so 32 kita bahagikan dengan 2, kita dapat 16. Dan 32 kita bahagikan dengan 8 akan dapat 4. Kalau perhatikan 16 dengan 4 ni, 32 ni boleh dibahagi tepat. Dibahagi tepat ni maksudnya kita tak dapat perpuluhan. Contoh, kita bahagikan dia ni, kita tak dapat balance bawah ni. Kita dapat balance dia kosong. Macam, maksudnya boleh dibahagikan tepat lah. Dapat 16, 4. Kita tak ada baki kat bawah tu. So, tu yang dimaksudkan dengan dibahagi tepat. Jadinya, konklusi yang kita boleh cakap adalah, bila kedua-duanya boleh dibahagi tepat, untuk kedua-dua gandaan 2 dan gandaan 8, jadinya 32 adalah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Okey, faham Okey, kalau kita tengok B pula. B ni 60. Soalan ni dia kata apa? 60 ialah gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24 atau bukan. Okey. So, macam mana? Kita kena bahagikan dengan 60 kena bahagikan dengan gandaan je lah. 5, 15 dengan 24. 60 bahagi 5, okey dapat. Boleh dibahagi tepat, dapat 12. 60 bahagi 15, dapat 4. Okey, settle. Boleh dibahagi tepat. Tapi 60 bahagi 24, kita akan dapat baki. 60 tak boleh dibahagi tepat dengan 24. Jadinya, jika salah satu daripada 3 gandaan ni tak boleh dibahagi tepat, macam contohnya ni, kita akan dapat baki kan. So kesimpulan yang kita boleh buat kat situ adalah 60 bukan gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24. Okey, alright, faham. Dan yang C ni samalah konsep dia. Kalau semua boleh dibahagi tepat, dia adalah gandaan sepunya. 72 ialah gandaan sepunya bagi 8, 9, 18 dan 24. Konsep dia macam tu. Kalau boleh dibahagikan
semua dibahagi tepat dengan gandaan tu. So dia adalah gandaan sepunya. Okey, untuk awal lebih nampak, cikgu akan listkan apa yang dimaksudkan dengan gandaan sepunya. Okey, kalau kita tengok untuk contoh ke-10 ni, dia suruh senaraikan pula. Senarai. Tadi tentukan saja, sekarang kena senaraikan 5 gandaan sepunya. Pertama bagi gandaan 2, 3 dan 4. Okey. Macam mana nak buat? Okey, kita keluarkan satu-satu. Macam ni kan? Okey, gandaan 2. Contoh gandaan 2. Okey, dia nak 5 gandaan kan? Soalan ni nak 5. Okey, contoh. Dia nak 5. Contoh kita bagi 2 lah. Dia nak 2 gandaan yang kita senaraikan 2 lah. 2 gandaan sepunya. Yang pertama senaraikan, kita buat soalan baru je. Sebab dia 5 banyak sangat. Senaraikan 2 gandaan sepunya pertama. Maksudnya kita senaraikan 2 je lah gandaan sepunya yang pertama daripada gandaan 2, 3 dan 4 tu. Bagi 2, 3, 4. Ni Okey, mula-mula gandaan 2. Gandaan 2 ada apa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, untuk gandaan 3 pula ada apa? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21, 24, 27, 30, 16, 18, 20, 22, 24. Okey, gandaan 4 pula. 4, 8, 10, 12, 16, 20, 24. Okey, nampak So, yang dimaksudkan dengan gandaan sepunya tu adalah bila ketiga-tiga gandaan ni ada nombor yang sama. Okey, kalau kita tengok gandaan 2, 3 dan 4, nombor berapa yang ketiga-tiga gandaan ni ada nombor yang sama? 12. Betul? Semua ada 12. Yang kedua 20, 24. Okey. Bila ketiga-tiga gandaan ni ada nombor yang sama macam yang saya tunjukkan ni, so dia adalah gandaan sepunya. Ni. Gandaan sepunya pertama bagi 2, 3, 4 ialah 12. Gandaan sepunya pertama adalah 12. Betul kan? Okey. So macam kita tadi, kita nak tengok 2 gandaan sepunya pertama. So kita boleh kata maka 2 gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 4 ialah 12 dan 24. Macam tu. Faham Untuk konsep gandaan sepunya, konsep dia macam ni. Ketiga-tiga gandaan tu ada nombor yang sama. Okey. Boleh Okey, untuk latih diri ni pun sama. Latih diri ni kita nak buat macam mana? So soalan pertama dia suruh tentukan sahaja. Saya kata tadi kalau dia suruh tentukan sahaja, maksudnya kita kena buat pembahagian sahaja. Okey, boleh? Okey, contoh kita buat nombor 1 ni. Okey. Alright. Nombor 1.
Nombor 1 ni macam mana? Nombor 1 ni macam mana? Awak kena tengok. Okey, yang dimaksudkan tentukan sama ada nombor berikut ialah gandaan sepunya atau bukan bagi senarai nombor yang dalam tanda kurungan. Contoh nombor 1 ni awak kena buat macam mana? 1A. Dia nak 72. Adakah 72 ini adalah gandaan? Saya ulangkan ayat. Gandaan sepunya bagi 9 dan 12. Kiranya awak kena buat gandaan gandaan 9 dan gandaan 12 lah kan. Dia ada dua kat situ, gandaan 9, gandaan 12. Kalau dia kata tentukan, maksudnya yang first 72 bahagi dengan 9 lagi satu 72 bahagi dengan 12. Dapat berapa? Ni dapat 8 kan? Dapat nombor bulat kan? Okey, 72 ni pula berapa? Kalau tak hafal sifir, tengok. Sabar, saya buka. Tengok. Sifir berapa? 12. Tak ada kat sini. Ada ke tak ada? 72 bagi 12. 12, 24, 30, 36. Lagi 48, lagi 60. Lepas tu ada tak 72? Yes, ada. 12, 24, 36, 72. 72 ni kat mana? 6. Okey, so kedua-dua ni menghasilkan, bila kita bahagikan, dia akan menghasilkan nombor pembahagian yang tepat. Dia tak ada baki-baki. So nombor 1 ni adalah faktor gandaan. Okey, faham Okey, contoh untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni macam mana? Okey, soalan nombor 2 ni cikgu tunjukkan contoh je lah 5 gandaan sepunya bagi setiap senarai nombor yang berikut. Okey, dia suruh senaraikan sekarang. Maksudnya macam mana awak kena buat? Awak kena keluarkan satu-satu. Okey, A tu kan gandaan 2 berapa? Dan gandaan 5 awak dapat berapa? Contoh gandaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 5, 10, 15, 20, lagi 25, 30. Okey, 16, 18, 20. Okey, contoh cikgu bagi 2 gandaan pertama. Siapa yang sama? Yang first adalah 10, yang kedua adalah 20. So cikgu boleh kata gandaan sepunya bagi 2 dan 5 ialah 10 dan 20. Macam tu. Macam cikgu tulis. Maka gandaan sepunya bagi 2 dan 5 ialah apa? Ialah 10 dan 20. Okey, macam tu. Nampak tak? Okey, next, sikit lagi. Lagi satu. Kita akan masuk, bila dah faham apa itu gandaan sepunya, apa itu gandaan, kita akan masuk kepada gandaan sepunya terkecil, GSTK. Okey, ni simple je.
Bila awak dah faham, awak dah whole konsep gandaan dan gandaan sepunya, untuk JSTK ni lagi memudahkan awak. Okay, kenapa cikgu cakap macam tu? Untuk menyelesaikan JSTK ataupun gandaan sepunya terkecil, kita ada beberapa kaedah. Tengok contoh 11. Kaedah pertama yang kita gunakan adalah kaedah menyenaraikan gandaan sepunya. Macam yang kita buat dekat sini tadi. Macam kita buat kat sini tadi. Kaedah menyenaraikan gandaan sepunya. Macam kita buat yang kat atas tadi. Dan kaedah kedua adalah kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, untuk kaedah pemfakturan ni cikgu KIV dulu. Awak boleh gunakan kaedah pembahagian berulang ataupun kaedah menyenaraikan gandaan sepunya. Okey, macam mana tu? Okey, apa tu JSTK? Dan nama pun gandaan sepunya terkecil. Okey, yang mana kita nak tahu gandaan sepunya terkecil ni? Okey, contoh. Kita tengok soalan 1. Dia kata tentukan sama ada gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3. Okey, 2 dan 3. Kita try dulu. Untuk soalan yang pertama, untuk soalan yang nombor 11, contoh 11 ni, kita senaraikan dulu. Gandaan 2 apa, gandaan 3 apa. Okey, bila dah senarai, kita dapatlah 2, 4 kan, 6, 8, 10. Kalau gandaan 3, 3, 6, 9, 12. Okey, bila kita kata dia adalah gandaan sepunya terkecil kat sini, ada masuk terkecil ni, maksudnya awak comparekan antara dua gandaan ni, gandaan mana yang paling awal sekali yang sama. Macam tu. So, kita boleh kata yang gandaan sepunya terkecil ialah 6. Tu je. Awak comparekan antara dua gandaan, siapa yang datang dulu? Maksudnya kedua-dua gandaan tu siapa yang sama? Contoh macam soalan ni, 6 datang dulu. So, gandaan sepunya terkecil ialah 6. Okey, faham setakat tu? Okey, untuk B pula. B ni, dia nak tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 3, 6 dan 9. Okey, 3, 6 dan 9 kan? So, kaedah kedua kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, macam mana kaedah pembahagian berulang ni? Okey, simple je. Kaedah dia macam ni. Okey, kita ada 3, 6, 9 kan? Okey. Kalau kita tengok 3, 6 dan 9, kita boleh bahagi dengan berapa untuk 3, 6 dan 9 ni? Yes, 3. And then, macam ni. Selesaikan. 3 bahagi 3 dapat berapa? 1. So, 6 bahagi 3 dapat berapa? 2. 9 bahagi 3 akan dapat 3. Okey, buat lagi. Okey, bila awak tengok kat sini, kita akan selesaikan dia sampai ke 3 dia akan dapat 1. Okey, siapa yang dah dapat 1, just ignore je dia. Ignore tu maksudnya awak ikut je lah. Dia dapat 1, bawah tu pun awak follow 1. Okey, so case kita sekarang ni adalah 3 dan 2. Okey, 2 dengan 3. 2 dulu. Kita settlekan one by one. Macam saya kata tadi, yang tak ada apa-apa, 1 boleh terus turun ke bawah. Okey, next kita settlekan yang nombor 2 ni. Macam mana? Apa kali apa akan dapat 2 kali berapa akan dapat 1? Yes. 2 kali 2 dapat 1. Okey, dah boleh turun. Tapi tinggal lagi 1 ni, 3. Macam mana? Bahagi dengan 3, 1 turun bawah. So, macam mana kita nak tahu kaedah pembahagian berulang yang kita akan baca adalah kita akan baca
yang tepi ni. Yang tepi ni. Maksudnya apa? Konklusi yang kita boleh bagi adalah GSTK bagi 369 ialah 3 kali 2 kali 3 sama dengan 18. Macam tu. Okey. Okey, boleh tak? Okey, setakat ni boleh nampak tak perbezaan antara kaedah pembahagian berulang dan kaedah menyenaraikan gandaan sepunya. Okey, contohlah kita buat yang C ni, soalan C ni. Contoh kita guna kaedah ni. Kita guna kaedah pembahagian berulang. Kita akan dapat berapa? Okey, kita akan dapat berapa? Okey, saya silap kat sini ni. Patutnya ni 3 dulu kan? 3 turun bawah kan? 3 settle baru 1, 1, 1. Okey, contoh untuk kaedah yang untuk soalan yang ketiga ni, C ni, kita guna kaedah pembahagian berulang. Dapat tak 18 kita punya jawapan? Okey. Ni adalah 3, 8 dan 12. 3, 8 dan 12. Okey, saya nak bagikan dengan berapa 3, 8 dan 12 ni? Okey, tak ada kan? Contoh saya nak bagikan dengan 2. Dengan 3 lah. Dengan 3. Saya dapat 1. 8 bahagi 3 tak boleh. Kita sustain je 8 dia kat sini. 12 bahagi 3, 4. Okey, 8 dengan 4 kita boleh bahagikan dengan 2. Okey, yang ada 1 tetap 1. 8 bahagi 2, 4. 2. Lepas tu, masih tak dapat lagi semua 1 kan? So, bahagi dengan 2. So, akan dapat berapa? 1. Okey, yang tak ada apa-apa ni turunkan je 1. 4 bahagi 2, 2. 2 bahagi 2, 1. Okey, lagi 1 je lagi. 2 tu kan? So, 2. Yang 1 ni turunkan awal-awal siap-siap. 2 bahagi 2 sama dengan 1. So, nak baca dia, kita akan baca daripada tepi ni. So, kita dapat berapa? 3 kali 2 kali 2 kali 2. Kita akan dapat berapa? 3 kali 2, 6. 6 dari 2, 12. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 8. 8 kali 2, 10. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Okey, saya silap. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Okey, 24. Kita dapat 24. Silap saya kira. 24. Okey, so betul tak kita punya GSTK kita sama dengan 24? Yes, sama. Okey, faham tak? Untuk GSTK ni. Okey, kalau ada apa-apa persoalan untuk GSTK, awak boleh tanya directly dengan cikgu, okey? Cuma cikgu nak minta awak go through balik contoh-contoh dalam buku teks yang cikgu bagi kat awak ni. Untuk GSTK, tengok dulu dia punya contoh dan penyelesaian dia. Soalan minta apa, kena bagi apa. Okey? So, awak review dulu nota ni. Kalau ada apa-apa masalah, nanti awak boleh tanya cikgu lah directly. Okey? Tu je. Terima kasih.